para ulama Malaysia mentafsirkan ayat ini, menegaskan satu kaidah, di mana orang-orang mukmin wajib patuh, dalam segala urusan kehidupan mereka, yang patuh pada ketetapan Allah dan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ada kitab Zainuddin Hamidi, ayat yang sama, muka surat 603, ayat yang sama, dia mentafsirkan orang-orang mukmin, bagi mereka ketetapan Allah lah yang menjadi pegangan yang kuat bagi mereka dalam keseluruhan hidup. Kalau Allah kata haram, kami haramkan. Ini nilai orang ini. Contohnya rujuk ayat yang sama tapi tafsir yang berbeza. Zainuddin Hamidi pada muka surat 613. Ayat saya baca surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 36. Jadi yang kedua, yang menjadi sesat, amalan menjadi sia-sia, bahkan berdasarkan hadis tadi tak akan masuk surga. Yang ini sesiapa yang menderhaka pada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi secara ringkas, yang ketiga, dengar ini soal politik. Kita mematuhi arahan pemimpin, arahan ulama jahat secara membabi buta. Akhirnya kita tergolong di dalam golongan yang sesat, tuan-tuan. Seorang ulama almarhum Al-Maududi mentafsirkan ayat 116 surah Al-An'am. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Maksudnya, dan sekiranya kamu mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus atau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan ada dua golongan, mereka inilah yang menyebabkan rakyat menjadi sesat. Siapa mereka? Pemimpin-pemimpin dan ulama. Saya bersetuju dengan pandangan beliau kerana ada asar sahabat. Kata-kata sahabat yang terkenal, simfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas, al-umara wal fuqaha. Ada dua golongan manusia, sekiranya mereka ini baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Kalau mereka ini tidak baik, keseluruhan manusia menjadi tidak baik. Yang dimaksudkan itu ialah pemimpin dan ulama. Jangan kita terperangkap sebab dia ulama, mesti betul. Dengar dulu kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, afat din thalathatun, tiga perkara yang merosakkan agama. Yang pertama, faqihun fajirun, ulama yang jahat. Yang kedua, wa imamun jairun, pemimpin yang zalim. Yang ketiga, wa mujtahidun jairun, mujtahid yang jahil. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan dalam kehidupan dunia yang sementara ini kita tidak patuh, tidak taat kepada pemimpin-pemimpin secara membagi buta. Kalau tuan-tuan nak terima tak terima pun tak apa, sebab ada dalil Quran. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 66 dan 67. Tuan-tuan boleh tengok mana-mana tafsir. Ada satu golongan yang sedang diazab di dalam neraka Allah. Mereka begitu menyesal. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Yang bermaksud pada hari wajah mereka, muka mereka dibolak-balik di dalam api neraka. Orang boleh cucuk tuan-tuan dah masak lepas belah ni dia kali dalam neraka. Dalam neraka macam tu, macam orang
pandang ayam, pandang sebelah tak sedap. Nampak kali kena pandang tak sedap. Kena berani masak dia kali belah sana. Mereka berkata dengan penuh penyesalan. Ini dengar dia ayat ni. Hak ikut, hak taat pemimpin secara membabi buta. Andai kata, ini penyesalan. Kalau dahulunya sewaktu kami hidup di dunia, kami mentaati Allah dan Rasul, tidaklah hal ini berlaku seperti ini. Dia faham tak pula Tuhan? Macam Tuhan kita tahu. Tuhan bukan buta. Tuhan bukan buta, dia tahu apa kita buat. Mereka berkata, dahulu ketika hidup di dunia, kami amat-amat mentaati pemimpin dan orang-orang terbuka, orang-orang terkemuka negeri atau negara kami. Lalu golongan ini telah menyesatkan kami. Ini contoh ketua. Ini ayat politik ni. Tak buat rekod tak. Kalau nak buat rekod, lepas tu panggil saya, kita ada orang forum dana. Mat kita berdebat. Ini baru gentleman. Pasal ada komiten lah, hampa tak boleh berubah, bagi diam sudah. Bagi orang yang tulis, bagi yang ahli. Baca khutbah macam baca skrip, tak sedap, minta maaf. Ini secara spontan, spontaneously. Secara spontan, apa yang Allah ilham, yang kita keluar. Jangan tinggal rukun. Itu dia ayat 66-67 surat Al-Ahzab. Kalau tuan-tuan nak lagi keterangan Allah yang lebih jelas, Allah merakamkan kisah Fir'aun laknat Allah. Fir'aun pernah memberi arahan kepada rakyat bumi Mesir. Setiap bayi lelaki yang baru lahir hendaklah dibunuh. Bermula ayat 4 hingga ayat 11 surah Al-Qasas, tuan-tuan, panjang, saya pun tak dapat abang baca. Tapi yang saya nak baca ayat 97 hingga 99. Kesudahan Fir'aun, kesudahan rakyat bumi Mesir yang patuh pada arahan Fir'aun yang tidak betul. Illa Fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birashid yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud wa usbi'u fi hadhihi al-la'nah wa yawmal qiyamah bi'sal rifdul marfud. Ayat 97 hingga 99 surah Hud, surah ke-11. Cuba tuan-tuan bagi perhatian tentang maknanya. Kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Fir'aun ni pemimpin kan? Setiap pemimpin ada pengikut. Lalu mereka mengikuti perintah Fir'aun, sedangkan perintah dia bukan perintah yang benar. Tuhan sebut logik seorang pemimpin mengajak rakyat bunuh bayi lelaki yang baru lahir. Jadi kita kias sendiri arahan-arahan pemimpin yang menyalahi ajaran Islam, jangan ikut. Oleh kerana mereka mematuhi Fir'aun secara membabi buta, Allah merakamkan apa yang bakal berlaku kepada mereka di hari akhirat pada ayat 98. Fir'aun akan mengetuai kaumnya dan benar-benar dia akan memasukkan mereka bersama-sama dengan dirinya ke dalam neraka Allah. Lambat lagi kenapa? Tak dibunuh ni kita takut. Ni jenis polis SP ni, pegawai kerajaan dengan elok. Di dunia diiringi dengan laknat, kutukan Allah di dunia sampai ke akhir akhirat. Tuan-tuan tak takut? Kita yang menjadi pengikut arahan yang tak betul nak buat juga, nak patuh juga. Patut sangat golongan tadi menyesal kalaulah dahulu kami taat kepada Allah dan Rasul, tak jadilah kami ikut Quran. Quran kata wajib, kami sokong pelaksanaan wudhu. Tentang Brunei sedang melaksanakan wudhu, dia tak timbang.
walaupun akan dicela, difitnah, bahkan dia meyakini firman Allah, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Al-Maidah ayat 50. Saya baca teks ucapan beliau hampir-hampir dengan nada Al-Quran ini. Apakah undang-undang jahiliyah yang kamu kendaki? Undang-undang siapa yang lebih baik, lebih berkesan daripada undang-undangku bagi kaum yang yakin? Dia seorang sultan, kaya raya, patuh pada perintah Allah. Kita rakyat biasa, apa kedana sengket, nak hidup pun kek pagi, makan pagi, kek petang, makan petang. Tak mau begitu tuan-tuan. Belum-belum. Bukan kata-kata kat siapa-siapa dah. Secara yang ketiga, mematuhi arahan pemimpin ataupun orang-orang terkemuka ataupun ulama-ulama yang jahat yang menyebabkan kita sesat daripada jalan Allah Subhanahu. Jadi cukup. Nah, hari ini mudah-mudahan memberi manfaat khususnya kepada saya untuk meneruskan perjuangan memberi dakwah yang jelas dan tegas kepada muslimin dan muslimat, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim.